Pertama sekali kita tengok persoalan kenapa. Kenapa dahulu? Kenapa saya dah sebut 2-3 kali. Bagi saya kenapa itu penting, penting sebenarnya sekarang ini Zahid punya move. Zahid punya move sekarang ini sangat penting untuk dia bertindak pantas, potong, pancung, sekat dan tunjukkan bahawa dia ada kuasa. Dia kena pastikan bahawa musuh-musuh yang dia baru nak naik ni, dia dah cantas awal-awal, dia dah cabut daripada akar dia. So basically kenapa kepala-kepala? Yang ekor-ekor dah tak berani dah tuan-tuan. Okay, bila kepala dia dah kena cabut, yang ekor dah tak berani dah. Yang ekor dia takkan berani lagi nak bising, nak pergi melawan dan sebagainya. Mereka berani melawan selama ini sebab ada kepala dia. Nah, Tan Sri Anwar Musa antara yang awal kena hari itu, diikuti oleh Lokman Adam sebelum itu, termasuklah Zaharin sebelum itu, ramai semua di antara mereka telah dibuang daripada parti. Apa yang kita nampak bahawa Hishamuddin Tun Hussein On juga telah digantung daripada parti selama 6 tahun. Bermaksud, kalau dia digantung daripada parti selama 6 tahun, next PRU dia tak akan berlawan. Kenapa tak dipecat? Sebab dia ahli parlimen. Kalau dipecat, berkemungkinan kerusi dia akan hilang. Jadi dia tidak dipecat. So dia digantung sahaja, kerusi dia tak hilang, tak perlu ada PRK, kecuali kalau dia letak jawatan lah sekarang ni lah, atau melompat. Tetapi disebabkan dia sudah digantung, dia tidak boleh bercakap orang kata mengenai memberi kenyataan berkenaan dengan parti, tidak boleh memberi program tentang parti, dan selepas ini kita kata dia tidak akan bertanding lagi. So ini adalah the end of their career. Jadi kita dah nampak bahawa apa yang maneuver, apa pergerakan yang Zahid Hamidi buat sekarang ini adalah dia sudah potong mereka sosok-sosok tubuh yang bakal menggugat ataupun boleh menggugat atau sedang menggugat beliau. Jadi daripada sini kita sudah, macam ada yang kata dia tak setuju kita menggunakan perkataan diktator kepada Zahid, tapi hakikatnya itulah yang Zahid buat sekarang ini, dan inilah sebagaimana yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad Tun Mahathir masa 1980, I think 80 berapa 84 85 dahulu, sewaktu ada pemilihan agung UMNO dengan Tengku Razali. Ingat sehingga berlakunya UMNO baru. Pada masa itu dia buat satu tindakan drastik, akhirnya tindakan diambil, banyak yang dipecat, yang keluar dan sebagainya, tertubuhnya semangat 46, dan apa yang berlaku tuan-tuan, kita tahu sejarahnya. Bagaimana dengan kediktatoran tersebut, akhirnya Mahathir berjaya mengembalikan kepercayaan ahli UMNO. Yang penting kepercayaan ahli dia dulu. Dia pengundi itu nombor 2. Dia macam ni tuan-tuan. Sejak daripada 2008, kepercayaan ahli UMNO kepada UMNO itu sudah mula menurun. Kita tak payah cerita kepercayaan rakyat. Ahli UMNO itu sendiri pun dah mula menurun. Sejak daripada zaman selepas zaman Pak Lah yang mula-mula menang dengan besar tu, kemudian masuk zaman Najib Tun Razak, lepas itu semakin turun. Dialah macam-macam skandal dan semuanya dia kena. Masuk ke zaman Ismail Sabri Zahid menjadi presiden, tetapi bila Zahid jadi presiden, dia tidak pernah memegang jawatan Perdana Menteri. Kita kena ingat dia jadi presiden 2018. Selepas kejatuhan kerajaan, dia jadi presiden. Dan selepas dia jadi presiden, dia tak pernah jadi Perdana Menteri. Even sekarang pun dia pernah jadi timbalan lah. Sekarang pun dia masih lagi jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi cita-cita nak jadi Perdana Menteri tu tak tercapai. So kalau route dia ni betul, kalau menang UMNO di dalam pilihan raya yang akan datang kerana tindakan dia ini, drastik dia ini, disebabkan telah berjaya mengembalikan kepercayaan ahli-ahli UMNO kepada mereka, berkemungkinan dan juga pengundi, dia akan menang dan dia akan jadi Perdana Menteri. Kalau sekiranya tindakan dia betul. Sebab itu dia kata, adakah perkara ini akan backfire? Jawapan mudahnya ya. Benda ni akan backfire kepada UMNO. Benda ni akan backfire kepada Zahid dan kemungkinan besar akan backfire kepada Kerajaan Perpaduan. Tetapi kepada Kerajaan Perpaduan dia tak selalulah backfire. Yang akan lebih backfire sebenarnya adalah kepada UMNO. Kecuali beberapa perkara UMNO ni kena buat. Okey, yang pertama, dia perlukan satu pasukan kuat yang tak akan drag, yang tak akan jadi bagasi kepada dia, baggage, yang akan merencatkan perjalanan dia untuk memenangi PRU ke-16. So perancangan itu perlu didokong dan digagaskan oleh mereka yang percaya kepada Zahid sebagai seorang pemimpin. Tapi saya kena respect lah benda ni. Bukan setakat dia berjaya menunda perhimpunan pemilihan UMNO akan berlaku pemilihan UMNO pada 18 hari bulan Mac ini, sangat menarik.
Well, tak menarik dah sebab tak ada tempat pertama presiden dan timbalan presiden. Tidak ada pertandingan. Okey, tidak ada pertandingan. Maka kita dah tahu Zahid akan kekal sebagai presiden parti dan Tok Mat akan kekal sebagai timbalan presiden. So, dia telah berjaya menunda. Sepatutnya Disember tahun lepas adalah tempoh terakhir untuk UMNO mengadakan pemilihan parti. Dan kalau tidak diadakan pemilihan parti, UMNO boleh terbubar. Tetapi menteri pada masa itu, Hamzah Zainuddin, telah memberi kelonggaran dan membenarkan UMNO untuk extend 6 bulan selepas PRU. 6 bulan selepas PRU, dia boleh extend. Tak ada isu, dia kata. Okey? So, itu kemenangan pertama bila dia berjaya extend. Kemenangan kedua, dia telah mendapat usul bahawa tidak ada pertandingan di antara presiden dan timbalan presiden. Menyebabkan ada di kalangan ahli UMNO mengadu kepada ROS, menyebabkan KJ kata, oh tak ada masalah, bagus kamu mengadu. Dia kena ambil tindakan. Antara lain lah. Kemudian yang ketiga, kita kata, mereka telah berjaya mematahkan 10 orang yang menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan melalui SD. 10 orang UMNO yang bagi sokongan. Siapa kepala dia? Macam saya kata dulu, Hishamuddin Tun Hussein On. Hishamuddin Tun Hussein On adalah kepala dalam pergerakan 10 orang itu, menyebabkan beliau digantung selama 6 tahun. Dan di dalam keadaan itu, menyebabkan, itu dia kata tak ada masalah, tak bersalah, dudah, okey tak apa. Mereka, walaupun dia tarik balik, dengan cerita di email, dan dia juga dikatakan, antara yang bagi tahu GPS, menyebabkan Abang Jo, Abang Jo, buat pengumuman bahawa BN dan Perikatan Nasional serta GPS akan membentuk kerajaan petang itu. Ingat tak? Saya tulis dalam Facebook saya kata Abang Jo dah buat pengumuman. Dia kata BN akan bersama dengan PN. Malam itu Zahid buat kenyataan, BN tidak memutuskan lagi bersama dengan sesiapa. Terus Abang Jo tarik balik kenyataan tersebut. Sebab apa? Yang bagi false representative kepada apa orang kata Abang Jo, Ketua Menteri Sarawak, Premier Sarawak, dikatakan, bukan saya cakap, tapi dalam pentuduhan itu dikatakan adalah Hishamuddin Tun Hussein On mengatakan bahawa sudah termaktub UMNO akan sokong. Sebab pada waktu itu kalau 72, 892 campur 10, 102. Tak cukup juga. 7, 8, 9, 9, 10. 102. Still tak cukup. Tapi dia yakin GRS ataupun parti-parti Sabah akan menyokong beliau, dapat majoriti 115. Itu yang yang Hadi kata cukup jumlah tu. Cukup jumlah. Dan rupanya rundingan itu dibuat di belakang presiden. So, wajar tak kenapa dia orang kena potong? Bukan itu, dia rentetan itu bukan peristiwa tu tuan. Dia berlaku sebelum itu lagi. Sebaik saja jatuh kerajaan pada Februari Mac 2020, Zahid mengemukakan pandangan bahawa sepatutnya UMNO diberi jawatan utama, terutama MKT yang tertinggi itu dibagi jawatan utama, terutama Zahid. Kenalah dapat jawatan sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Tetapi bersatu dengan egonya, dia orang tak nak.